Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam segmen kuliah. Tapi kali ini adalah kuliah sebelum solat Jumaat. Kenapa kita adakan kuliah ini? Untuk manfaatkan masa yang kita jimat sepanjang bulan Ramadan. Sebab di siang hari kita tak makan. Minum pagi tak makan, makan tengah hari tak makan. Jadi kita anggarkan kita ada penjimatan lebih kurang 90 minit. Jadi kita gunakanlah sedikit masa itu untuk mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bukan itu saja. Dalam dapat ilmu itu, cuba sebar-sebarkan juga. Dapat satu lagi pahala. Pahala menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi, topik kita untuk hari ini apa? Topik kita hari ini adalah nasib malang ibu baru. Ini benda ni memang berlaku dalam masyarakat. Kita tak boleh salahkan. Kadang-kadang tidak ada jodoh yang berpanjangan, ada separuh jalan bercerai ataupun kadang-kadang meninggal dunia. Dan tidak salah juga untuk si duda untuk berkahwin lain. Tapi apa yang sering berlaku apabila ada perkahwinan baru, dia akan merumitkan situasi antara isteri baru dan juga anak-anak daripada isteri terdahulu. Jadi, kita akan kupas selepas ni. Sebelum itu, seperti biasa, kita akan tengok dulu apakah pantun kita hari ini. 16 Ramadan. Pantun kita ni bersambung-sambung. Dan dalam selit-selit pantun ni kita juga ada menasihati dan juga menceritakan tentang bagaimana untuk memperbaiki keadaan ataupun perancangan penguasaan kita. Okey, pantun kali ini. Kerap gagal akibat kesombongan. Sudah tergantuk baru tergadah. Kisah yang berlalu jadikan tauladan. Buat yang perlu sebelum parah. Ini ingatan untuk kita semua. Kita tahu kadang-kadang pemufakatan yang ingin dicapai antara waris-waris gagal sebab adalah salah seorang daripada waris itu sombong. Dia rasa dia yang betul. Jadi itu yang akan menyukarkan proses untuk mendapatkan muafakat. Sebab pusaka ni kena dapat muafakat. Siapa nak jadi pemohon, siapa nak jadi pentadbir, siapa yang nak keluar duit dulu. Harta ni siapa dapat, ada tak yang nak jadi pemegang amanah dan sebagainya. Ya? Dan kita jangan, sebab bukti banyak di luar sana. Cerita-cerita tentang pusaka, kisah duka tentang pusaka yang waris mudarat, yang berdosa dan juga harta beku banyak. Jadi jangan sudah terhantuk baru nak tergadah. Dah kena pom sekali baru tengok. Kita kena ambil pengajaran dan cuba buat sesuatu untuk elakkan. Jadi kisah yang berlalu kita jadikan tauladan. Kami banyak bercerita. Di media sosial pun banyak cerita-cerita tentang kisah duka pusaka dan juga kisah suka pusaka. Kisah suka pun ada. Jadi mana yang suka tu kita ikutlah. Mana yang duka tu kita cuba elakkan. Kita jadikan tauladan dan buat yang perlu sebelum parah. Jadi kita banyak kita ada 3 langkah untuk buat perolehan dapatkan vaksin pusaka. Kalau apa berlaku kematian, waris dapatkan khidmat runding permulaan percuma. Itu benda-benda yang kita selalu ingatkan dan buatlah supaya sebelum parah. Sebab apa yang sering berlaku ialah orang lambat-lambatkan. Ingat tak video yang pertama saya ceritakan tentang tunggulah, nantilah. Ini yang sering berlaku. Dan apabila kita lewat-lewatkan, kadang-kadang berlakulah kematian di kalangan waris aras pertama menjadi lebih rumit ataupun harta tadi lupus dan macam-macam masalah lah. Ya. Jadi daripada pantun ini kita tahu jangan sombong. Okey, jangan dah tergantuk baru nak tergadah. Kita jadikan kisah-kisah lalu sebagai panduan dan tauladan dan jika perlu buatlah sesuatu sebelum parah. Jangan tunggu sampai kita ternyanyuk ataupun termati. Okey, cukup tentang pantun kita. Kita tengok topik kita. Sebenarnya benda ni lumrah. Ya saya katalah semua yang berkahwin memanglah nak sampai ke jannah.
ataupun sampai ke tua. Tapi tak selalu berlaku gitu. Ada kadang-kadangnya jodoh tak berpanjangan, berpisah. Okay, selepas berpisah, jumpa jodoh lain. Ataupun pasangan meninggal dunia. Kemudian sunyi dan jumpa jodoh baru. Selalunya apabila ini berlaku, dia akan menimbulkan sedikit permasalahan, kerumitan. Sebab bayangkan anak-anak daripada isteri pertama tiba-tiba jumpa orang baru, nak panggil mama pun kadang-kadang tergeliat lidah. Jadi kadang kemesraan tidak ada yang jadi mesra, rapat, tapi banyak yang ada tak mesra sangat. Kadang boleh jumpa, boleh senyum, tapi dalam hati kan, ini mama ni kan, dia macam tu. Jadi kalau kita tengok dalam satu keluarga yang mudah pun, contohnya ada ibu, ayah, pasangan dan anak-anak pun, bila meninggal boleh ada isu ataupun masalah pusaka, apatah lagi kalau begini. Satu senario yang kita boleh tunjuk, ya, saya contohlah, ada seorang lelaki ni, dia pernah berkahwin dan dalam perkahwinan pertamanya dia dapat 3 orang anak lelaki. Dah besar lah, umur 20, 25, 26 tahun tu. Lepas tu isteri dia meninggal dunia. Lepas isteri dia meninggal dunia, dia kahwin baru. Dah lah isteri baru tu muda, hampir sebaya dengan anak lelaki dia. Jadi bila dia kahwin tu, anak lelaki sebenarnya tak berapa setuju sangat. Tapi lah, ayah dia punya pilihan nak buat apa. Dan dia bawalah isteri baru ni duduk di rumah yang dulunya yang ayah dia duduk dengan mak mereka. Jadi tentunya yang 3 orang anak lelaki ni tak apa selesa kalau balik pun, alah ada mak baru dah lah sebaya apa semua kan. Dia janggal. Jadi dalam hati tu macam tak seronok aja. Dan apatah lagi kalau si ayah pula melebihkan isteri baru dia dan selalu berpihak pada isteri baru, jadilah pergeseran antara ayah ni dan anak-anak ni. Okey. Jadi dijadikan cerita, meninggallah si ayah ni tadi, suami pada isteri ini. Jadi apabila meninggal, bayangkan, okey, kalau kita berdasarkan kepada faraid saja. Okey, bukan salah faraid ni, tapi inilah apa yang telah ditentukan. Kalau meninggal dunia, sebab yang meninggal tadi ada anak, okay, tetapi ada isteri, tak kisahlah isteri baru ke, maka faraidnya adalah 1/8 yang isteri baru tadi, dan 7/8 adalah 3 orang anak lelaki tadi. Dan si ayah ni tadi sebelum meninggal dunia, dia tahu, rumit, dia pernah jumpa kami katakan, tuan, ini berisiko besar ni, buat sesuatu. Kalau sayang isteri baru ni, buat sesuatu supaya anak yang 3 orang dan isteri tak mudarat. Kadang-kadang bila tidak dirancang, bila berlaku permasalahan, dia akan meragangkan, dan kadang-kadang ada juga terambil hak, berdosa dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku. Isteri baru tadi tak bekerja. Okey. Memang berharap dengan yang suami dia ni untuk menyaranya, dan apabila meninggal saja, dan si anak yang ketiga tadi pun jumpa ibu baru tadi. Okey. Kalau dulu dengan tergelat lidah pun dia panggil mama juga, tapi bila ayah dia tadi tak panggil mama dah. Woi, dia kata, awak rasanya awak tak ada duduk sini dah, ya. Sebab kalau ikut faraid, kami ada 7/8. Awak punya hak ada 1/8 je. Boleh tak cari jalan keluar, ya. Jadi nak buat macam mana? Apa yang berlaku, memanglah kalau ikut faraidnya, begitulah adanya pembagiannya. Tapi jangan salahkan faraid. Sebab dalam Islam pun menggalakkan kita untuk buat perancangan. Kita tak nak, kita sebagai ketua keluarga, kita tak nak ada ahli keluarga kita yang termudarat apabila kita tiada, ya. Jadi patutnya perancangan telah dibuat. Tapi apa yang berlaku, yang tidak dibuat, maka isteri tadi dah tak dapat sebarang harta, okay? Even nafkah sepanjang edah pun tak ada.
Nasib baik anak-anak dia kira mungkin dah refer kepada pada ustaz tu. Dia biarkanlah si isteri tadi duduk di rumah tu selama 4 bulan 10 hari. Kata okey, tarikh ni tolong keluar. Jadi macam mana si isteri yang kedua tadi untuk teruskan kehidupan? Nasib baik tak ada anak. Okay. Kalau ada anak kecil, lagi payah. Ya? Jadi itulah antara cerita yang kami pernah dengar apabila berlaku sebegini, dia menjadi isu. Ya. Okey. Ada lagi satu cerita, sama juga. Tapi dia bukannya ibu baru, ibu lama. Suami dia dulu pernah berkahwin, okey, dan ada anak 3 orang, dan salah seorangnya OKU. Okey. Tetapi isterinya meninggal awal, dan si lelaki tadi kahwin baru, dapatlah seorang isteri baru, dan isteri baru ni lah yang membela anak 3 orang ni sampailah besar. Okey, sampai besar. Jadi bila dah lama, harta sama-sama buat rumah, sama-sama kongsi untuk dapatkan rumah, dan anak-anak tadi pada dasarnya dia anggap sebagai anak sendiri lah. Dan akhirnya ajal datang, suaminya meninggal dunia. Bila meninggal dunia, warisnya siapa? Warisnya adalah si isteri tadi, isteri nombor 2, dan juga anak 3 orang termasuk anak OKU. Sama cerita juga, adalah harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah, dan dah berbunyi-bunyi dah yang si anak-anak tadi, walaupun yang ibu ni yang jaga, dah mula semak-semak dengan farid kalkulator. Itu bahayanya kalau kita tanpa tahu, kita terus buat farid kalkulator tanpa beranalisa. Kadang-kadang kita akan dapat andaian-andaian yang tidak tepat. Okey, itu sebabnya kami sangat-sangat galakkan kalau berlaku kematian ahli keluarga, langkah pertama dalam konsep fast track pusaka, iaitu mendapatkan khidmat ruding permulaan percuma. Jadi untuk kisah ni, kesian si isteri tadi berjumpa dengan kami, kata macam mana ni banyak harta rumah ni, sebenarnya saya dengan suami tu yang berusaha dapatkan rumah. Sekarang ni anak-anak dah ikut straight line. Dia kata saya hanya hak ada 1/8 saja. Macam mana? Jadi itulah yang antara dilemanya. Tapi apabila saya katakan, kalau puan boleh buktikan puan terlibat dan ada hak atas perceraian untuk beberapa harta ni, kita boleh ceritakan dengan anak-anak. Ada cara, sama ada kita terang kepada anak-anak boleh menerima harta sesuatu harta itu sebagai harta perceraian, mungkin pada kadar separuh, dan bagi pada isteri kedua ayah ni, dan bakinya boleh pembagi untuk faraid. Ya? Tapi kalau mereka tak setuju juga, boleh bawa ke mahkamah syariah untuk dapatkan, mungkin boleh dapat sehingga 70%. Okey. Jadi itu caranya. Ataupun kalau contohnya kita boleh cakap kau orang semua bekerja, kerjaya baik, walaupun ada hak faraid, boleh tak ambil sedikit sebagai kenang-kenangan, yang lain tu lepaskan hak dengan redha kepada ibu ni dan kepada adik yang OKU ni tadi. Kan? Yang ibu ni lah juga yang membesarkan kamu semua. Jadi, patutnya adalah rasa kasih sayang, sebab saya selalu kata pusaka ni adalah satu benda, kalau kita urus dengan baik, ia menjadi punca pahala. Kalau contohnya kita tak urus dengan baik, ia jadi punca dosa. Macam mana tu? Contoh ada duit yang ditinggalkan oleh arwah. Okay. Ada rumah yang ditinggalkan oleh arwah. Kalau contohnya anak-anak yang 3 orang tadi, 2 orang bekerja hebat-hebat, tak apalah, dia ambil sikit lah untuk kenang-kenangan. Yang lain kata tak apa, mama, rumah ni mama duduk lah, tak kisah. Jadi bayangkan, mereka ni ada hak, tetapi dengan keredaan sendiri melepaskan hak kepada isteri, kepada ayah dia,
maka itu seolah-olah pahala percuma. Bukan titik peluh mereka pun, bukan harta mereka, tapi dengan hanya melafazkan akad, melepaskan hak mereka, itu sudah jadi satu pahala. Bayangkan kalau contohnya ada sebiji rumah bernilai 1 juta dan mereka 3 beradik ni dengan redha melepaskan rumah itu kepada mama dia ni. Seolah-olah mereka bertiga ni memberi sedekah bernilai RM750,000. Kadang-kadang mereka sepanjang hidupnya tak pernah pun berpeluang bersedekah sebanyak itu. Tetapi ini mereka dapat hanya dengan melafazkan akad saja. Nampak tak? Jadi itulah kita sebenarnya bila kita lihat apabila kita dah dewasa, kita dah okey, memang kadang-kadang kita ada hak faraid, dan kalau rasanya ada orang lebih memerlukan, apa salahnya lepaskan. Tapi kalau boleh, ambillah sedikit sebagai kenangan. Sebab saya selalu tekankan, gunakan apa yang kita dapat daripada pewarisan pusaka ni sebagai sesuatu yang kita boleh kenang arwah. Kita dapat 40,000, contohnya rumah kita dah lepas, tapi dapat seorang 40,000. Duit itu kita letaklah, contoh letak dalam tabung haji, ataupun buat sesuatu renovation rumah supaya kita sentiasa nampak. Setiap tahun kalau kita masuk dalam tabung haji, dapat satu dividen, kita ni dividen arwah ayah. Kita buat renovation dapur, setiap kali pergi dapur kita kata inilah hasil daripada pusaka arwah ayah. Ya. Dan kita juga dalam hati seronok, aku dah sedekahkan kepada mama, dan saya pun mama pun ada anak kecil, dan mereka dapat membesar, anak kecil tu dapat membesar dengan keadaan yang selesa. Jadi apa yang selalu berlaku, ibu baru ini menghadapi hidup yang malang. Tetapi alhamdulillah banyak juga yang bila ini berlaku, mereka bertindak untuk menghubungi dapat khidmat pakar dan melalui proses bernamakan fast track. Saya ada satu kes sama ceritanya. Okey, ibu kedua membesarkan anak-anak daripada isteri pertama meninggal dunia. Yang bagusnya, apabila meninggal ayahnya, salah seorang daripada anak itu yang menghubungi kami untuk tolong membahagikan supaya mereka kesian dengan mama mereka ni. Bukan ibu mereka, tapi ibu tiri. Tetapi mereka sayang, mereka tak nak dia bagi kami untuk cari jalan terbaik, dan kami bincang-bincang, akhirnya dah selesai. Dan insyaAllah yang mama ni tadi akan dapat teruskan kehidupan tanpa mudarat. Jadi tuan-tuan dan puan, yang kita ambil iktibar sama daripada macam pantun tadi, memang banyak kisah-kisah di luar sana yang nasib malang ibu baru. Tetapi ada juga nasib ibu baru ni lebih baik sebab warisnya faham tentang proses mengurus pusaka, dan mereka dapat khidmat nasihat pada mereka yang faham. Jadi biasa saya sangat sarankan tuan-tuan dan puan dalami ilmu pewarisan. Cara mudah adalah dengan menjadi ahli My Pusaka online. Kalau dapat jemputan daripada mana-mana ahli, ambil dan daftar. Ataupun kalau dapat jemputan ke kelas-kelas ilmu, daftar. Sebab kalau daftar, automatik kami akan daftarkan sebagai ahli My Pusaka online. Kalau dapat sebarang mesej tentang e-book panduan pewarisan lengkap, juga daftar. Supaya kita dapat ilmu tu, kita dapat faham, dan juga nama kita ada dalam database My Pusaka untuk kami daftarkan. Dan apabila telah terdaftar, komunikasi antara tuan-tuan dan puan dengan kami lebih kerap. Kami akan sentiasa memberi maklumat terkini, menjemput kepada macam-macam ilmu untuk manfaat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa bestnya jadi ahli ni? Mudah je. Jadi ahli dapat 7 manfaat utama. Dapat aplikasi faraid dalam handphone, dapat aplikasi untuk draft pewarisan, dapat aplikasi untuk mohon urus pusaka, ada dia checklist dia, ada panduan yang untuk mohon supaya kita tak blur, kita tak tersilap langkah. Ia merupakan gerbang ilmu, ada banyak video dan juga nota-nota digital yang kita boleh baca. Ia juga merupakan saluran mudah untuk kita dapatkan perkhidmatan ataupun nasihat. Sebab bila kita pergi ke laman ahli kita, ada butang AIDA namanya, sampai kepada Imat Rudin percuma daripada My Pusaka.
Dan keenamnya, kita nak bantu tuan-tuan dan puan untuk menyebarkan ilmu ini. Kami bagi laman web peribadi, ada nama tuan-tuan dan puan. Dalam tu semua ada ilmu, solusi sebagainya. Sebar-sebarkan supaya lebih ramai orang tahu dan faham. Dan akhir sekali, apabila tuan-tuan sebarkan, adalah di kalangan yang tuan-tuan sebarkan itu nampak kepentingannya dan melanggan solusi berbayar, tuan-tuan dan puan-puan juga akan dapat ganjaran dalam bentuk insentif referral. Mudah saja nak join percuma. Okey? Dan duka cita dimaklumkan, ini merupakan cerita akhir kuliah sebelum Zuhur pada tahun ini. Semua kuliah-kuliah ini ada termasuk di dalam playlist. Kami akan sebar-sebarkan, di mana kalau tuan-tuan dan puan tidak sempat, boleh pergi ke Facebook My Pusaka, My Pusaka saja, dan di situ akan ada posting-posting tentang video yang lalu dan juga bautan kepada playlist. Okay. Ataupun Google saja di YouTube My Pusaka Online Official. Di dalam tu ada banyak video-video yang mungkin boleh memberi kefahaman, termasuk juga complete siri video kuliah sebelum Zuhur. Saya sangat beruja sepanjang 2 minggu ini dapat berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan, dan sangat diharapkan ilmu ini dapat memberi impact, memberi kefahaman, memberi kesedaran dan juga merangsang tuan-tuan dan puan untuk bertindak, berbuat sesuatu, dan juga untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk menyelamatkan ahli keluarga, untuk menyelamatkan harta dan juga untuk menyelamatkan roh tuan-tuan dan puan. Dan apabila kita nampak impaknya, sebarkan kepada lebih ramai orang supaya mereka juga dapat menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan keluarga mereka, menyelamatkan harta mereka dan menyelamatkan roh mereka. Dengan itu, harap kita berjumpa lagi di program-program yang lain. Ini saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.